Assalamualaikum murid-murid, berjumpa kita lagi bagi mata pelajaran sains tahun 1. Hari ini kita akan belajar tajuk Deria Manusia dan Mari Menggelas. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 4.1 iaitu Deria Manusia. Standard pembelajaran pula 4.1.1 dan 4.1.2. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria yang berkenaan dengan betul. Yang kedua, mengelas sekurang-kurangnya 4 objek mengikut ciri yang dikenal pasti dengan betul. Murid-murid dah bersedia untuk mulakan pembelajaran? Jadi cikgu nak semua murid buka buku teks sains halaman 32 dan 33 sebagai rujukan kita pada hari ini. Sekiranya murid perhatikan pada buku teks halaman 33, terdapat lirik lagu yang bertajuk bahagian tubuh dan deria. Jadi murid-murid boleh nyanyikan lagu ini dengan mengikut irama lagu Tiga Kupang. Baiklah murid-murid, sekarang ini mari kita mengenal pasti 5 deria manusia. Yang pertama, deria penglihatan. Yang kedua, deria pendengaran. Yang ketiga, deria bau. Yang keempat, deria rasa. Dan yang kelima, deria sentuhan. Jadi murid-murid, kita dah kenal pasti 5 deria manusia, iaitu deria pendengaran, deria penglihatan, deria bau, deria rasa dan juga deria sentuhan. Tadi kita dah kenal pasti 5 deria manusia. Jadi sekarang ini, mari kita kenal pasti pula organ deria yang terlibat. Telinga adalah organ deria yang terlibat bagi deria pendengaran. Mata adalah organ deria yang terlibat bagi deria penglihatan. Hidung adalah organ deria yang terlibat bagi deria bau. Lidah adalah organ deria yang terlibat bagi deria rasa. Kulit pula adalah organ deria yang terlibat bagi deria sentuhan. Seterusnya murid-murid, mari kita membezakan ciri sesuatu objek melalui organ deria yang telah dipelajari tadi. Murid-murid, kita melihat menggunakan mata. Kita dapat melihat ciri sesuatu objek berdasarkan warna, saiz dan bentuk. Mari kita kenali apakah objek-objek tersebut. Kita dapat melihat warna, saiz gajah dan pokok beserta bentuk-bentuk 2 dimensi. Kita mendengar menggunakan telinga. Kita dapat mendengar bunyi yang kuat dan perlahan. Kapal terbang, radio dan burung adalah contoh objek yang mengeluarkan bunyi. Kapal terbang mengeluarkan bunyi yang sangat kuat. Seterusnya murid-murid, kita menghidu menggunakan hidung. Kita dapat menghidu objek yang berbau wangi, busuk dan tiada bau. Objek seperti sampah dan juga stokin yang tidak dibasuh berbau busuk, manakala sabun yang digunakan untuk mandi berbau wangi. Seterusnya murid-murid, kita merasa menggunakan lidah. Kita dapat merasa objek yang pahit, manis, masam, tawar dan juga masin. Mari kita kenali objek-objek tersebut. Lemon rasanya masam, aiskrim rasanya manis, kentang goreng rasanya masin, air mineral rasanya tawar, manakala ubat rasanya pahit. Kita menyentuh menggunakan kulit. Kita dapat menyentuh objek yang kasar, licin, keras dan lembut.
Badan manusia daripada kepala sehingga kaki diliputi oleh kulit. Contoh objek yang lembut ialah bantal. Objek yang keras ialah batu. Objek yang licin ialah kulit tomato, manakala objek yang kasar adalah kertas pasir. Baiklah murid-murid, sekarang ini kita akan belajar mengelas objek mengikut ciri-cirinya. Jadi murid-murid boleh membuka buku teks halaman 34 sebagai rujukan. Hafiz dan Alia berada di gerai buah-buahan. Mereka membeli beberapa jenis buah-buahan iaitu ciku, apel, oren dan kedondong. Mereka menggunakan deria rasa dan penglihatan untuk mengenal pasti ciri buah-buahan tersebut. Mereka membina jadual untuk mencatat maklumat tersebut. Buah ciku rasanya manis, bentuknya bujur. Buah apel rasanya manis, bentuknya bulat. Buah oren rasanya masam, bentuknya bulat. Dan buah kedondong rasanya masam, bentuknya bujur. Jadi, Hafiz dan Alia telah membina peta pokok bagi mengelas ciri masam dan manis. Murid-murid boleh lihat contoh pada buku teks kita. Sekarang ini, cikgu akan mengajar kamu membina peta pokok bagi mengelas objek ciku, apel, oren dan kedondong mengikut ciri bujur dan bulat. Jadi, mari kita bersama-sama melengkapkan peta pokok dengan jawapan yang betul. Bentuk bujur adalah buah ciku dan kedondong. Bentuk bulat adalah buah apel dan oren. Murid-murid, kita telah lengkapkan peta pokok bagi ciri bujur dan bulat. Jadi cikgu nak murid-murid salin peta pokok ini di dalam buku tulis sains. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid semua faham dengan penerangan yang diberikan sebentar tadi tentang tajuk kita pada hari ini. Jadi, cikgu nak murid-murid membuat tugasan mari uji kelaskan saya. Murid-murid boleh membuka buku teks halaman 35. Tugasan yang pertama, murid perlu membina peta pokok seperti contoh di dalam buku tulis sains. Terdapat jawapan di atas untuk diisi di dalam peta pokok di bawah. Seterusnya, murid perlu menjawab 2 soalan di bawah di dalam buku tulis sains kamu. Rujuk nota yang telah kita pelajari tadi. Tugasan seterusnya, murid-murid perlu melengkapkan buku aktiviti sains halaman 23, 24 dan 25. Baiklah murid-murid, sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.